Ala alihi washabihi ajma'in. Saudara pengacara, pengurusi majlis bersama kot pimpinan muafakat, yang bahagia Datuk Nakai Haji Ahmad, pengurusi seminar ini, dan sahabat saya yang lama, khusus Tan Sri Sanusi Jonet pun main juga bersama-sama dengan kita. Saya ingat dia paling tua sekali lah rasa saya dalam majlis kita ini hari, alhamdulillah. Daripada muda sampai ketua Tan Sri Sanusi Jonet ni. Sama-sama saya lah Adim dulu. Cengih amat. Dan semangat dia sampai sekarang kekal. Dhaif-dhaif yang dihormati, kalau saya sebut seorang-seorang, saya rasa sampai pukul 2 tak habis. Saya ramai sangat semua kawan-kawan. Kemudian para penulis dan juga moderator kita, khususnya hadirin dan hadirat yang dihormati. Jadi saya alu-alukanlah hadirin hadirat dan sangat bersyukur kerana dapat kita berkumpul sebagai suatu gelombang baru dakwah Islam. Gelombang baru kerana kita nak menegaskan semula bahawa usaha dakwah kita ini tidak mati. Walaupun ada gelombang untuk menawan Putrajaya, kita pun nak juga, tapi melalui uslub, melalui cara yang diredai oleh Allah SWT. Al-ghayah, tujuan, tidak menghalalkan cara. Hadirin yang dihormati sekalian, program ini adalah dalam siri wacana pemikiran dan peradaban ummah. Sebelum ini, muafakat telah mengadakan 3 siri, ini yang keempat, dengan tema yang berbeza-beza. Siri yang pertama ialah seminar pemikiran Najdiyun, iaitu mengupas mengenai ajaran dan pemikiran Syekh Muhammad Abdul Wahab, yang di dalam bahasa kita sekarang ini disebut sebagai golongan muda lah. Kemudian kita adakan seminar pluralisme dan pluralisme agama, iaitu mengenai ajaran dan falsafah kesetaraan semua agama yang sedang diusung oleh seorang aktivis politik yang bekas ahli dakwah. Jadi ajaran liberalisme dan pluralisme agama diusung sekarang ini oleh orang ini dan kawan-kawannya. Kemudian yang ketiga, kita mengadakan seminar siasah syariah. Kerana melihat keadaan religio politik Malaysia sekarang kalang kabut, maka kita mahu memberi suatu panduan mengenai siasah syariah yang memang betul-betul tepat dengan siasah syariah, bukan main ikut sedap saja. Jadi kita wacana itu, kita telah memberi satu garisan yang jelas seperti mana yang dihuraikan oleh ulama-ulama yang muktabar. Kemudian di celah-celah itu kita adakan persidangan meja bulat, iaitu dalam kita mahu mencari kesepakatan bagaimana nak menghadapi keadaan politik semasa Malaysia. Jadi kita adakan 2 kali, dan ekoran itu kita telah berjumpa dengan pemimpin masyarakat untuk menambahkan lagi lah maklumat, pandangan selain daripada yang kita duduk di dalam meja bulat tadi itu. Kemudian hadirin yang hormati, di celah-celah itu kita juga ada satu seminar mengenai LGBT yang sedang menyerang masyarakat kita. Kita ada program itu, tapi tak begitu banyak keluar daripada Kuala Lumpur. InsyaAllah kita akan melaksanakan lagi lah perkara ini. Tak mati LGBT ini, selagi manusia ada, LGBT akan ada. Kita kena sekat dia. Dan juga dibawa oleh orang-orang
orang-orang, kumpulan orang yang pro LGBT. Jadi kita kena melihat benda ini sebagai benda yang serius. Kemudian saudara hadirin yang dihormati sekalian, ini seminar kita ni seminar dakwah. Dakwah ni biasa dah kita dengar, dakwah tabligh biasa kita dengar. Dua jenis dakwah. Satunya dakwah ilallah. Satu dakwah ilanar, satu dakwah untuk kita masuk syurga. Dakwah yang terasnya ialah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terasnya ialah syariat Muhammadiyah, syariat yang kita sebut sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Dan satu lagi dakwah ialah untuk seperti yang disebut oleh Allah SWT, yad'una ilal nar, seru kepada kemudaratan, seru kepada kejahanaman. Jadi yad'u ilal nar. Ini termasuk golongan liberalisme dan semua agama dan pendukung LGBT, dan golongan yang tidak tidak mengambil kira mengenai kalau mereka terlibat dalam politik, maka seperti yang disebut oleh Datuk Nafi tadi, semua menghalalkan cara. Jadi oleh kerana dakwah itu begitu penting, maka Allah SWT telah menghantar sekitar 124,000 utusannya untuk mengajar kita mengenai akidah yang benar. Sekarang ni akidah ni satu benda yang mainan mulut saja. Semua orang berakidah betul dalam pahaman liberalisme dan persemua agama. Jadi hadirin yang dihormati sekalian, oleh kerana masa tidak mengizinkan ni, jadi saya tiada nak panjang tapi kena dipendekkan. Dalam sejarah kita, saudara yang hormati, umat Islam zaman klasik dahulu, umat Islam telah diserang dengan pemikiran Greco-Alexandrio Iskandariah. Habis cerita abang tu. Ulama kita bangkit menjawab pemikiran Greek Iskandariah tadi, jawab dengan tuntas. Habis satu fasa. Kemudian datang fasa-fasa yang banyak-banyak sampailah zaman kita sekarang ini. Tahun 60-an, ya, pemikiran modernisme yang kami ketika itu di universiti, ya, Tan Sri Sanusi pun betulkan kalau saya cakap salah. Pada masa tahun 60-an, perang dingin di antara apa yang dinamakan sosialisme, komunisme, sebenarnya marxisme, maois banyak di Malaysia pada masa itu. Dengan apa yang mereka katakan sebagai golongan imperialis barat. Peperangan kita pada masa itu ialah peperangan war of ideas, bukan sekadar war of ideas, bukan sekadar itu, tetapi sebenarnya peperangan mencari identiti. Satu kumpulan kumpulan Marxis atas nama sosialis. Kumpulan ini pada masa saya itu, mungkin Tan Sri Sanusi boleh betulkan, pada masa kita kami itu, ideolognya ialah dinamakan Partai Rakyat, Partai Sosialis Malaysia. Betul Tan Sri? Pada masa itu Profesor Dr. Syed Hussein pemimpin, walaupun dia mengajar, tapi Kasim Ahmad, Sanusi, Osman, bukan Sanusi Jonet, itu aktivis Islam. Kemudian siapa sekarang lagi? Pada masa saya itu yang ada dalam PKR sekarang, iaitu Hishamuddin Rais. Orang-orang sosialis pada masa itu berperang dengan kita di kampus. Orang-orang ini ramai. Mereka sudah menubuhkan satu Partai Sosialis Malaysia, Partai Rakyat Malaysia. Kepada orang ini sudah masih meneruskan pemikiran mereka, yaitu dalam partai baru. Maknanya walaupun ya tidak, kata setengah orang, tidak bersifat ideologikal, tidak, tapi pemikiran itu tetap ada. Sebab itu nama rakyat dan nama kongres tetap ada, walaupun mereka serap masuk ke dalam partai baru. Ideologi sosialisme ini tetap ada. Kemudian datang pada tahun 70-an.
akhir tahun 70-an, masyarakat Islam diserang lagi oleh pemikiran Syiah hasil daripada revolusi Syiah Khomeini. Mereka telah berjaya menumbangkan apa namanya itu Raja Shah. Ingat, Khomeini tidak berseorangan. Khomeini adalah seorang Syiah. Dia tidak berseorangan. Bersama dengan dia ialah seorang pemimpin Sunni, Mufti Ahmad Zadeh rahimahullah ta'ala. Akibat daripada gandingan mereka ini dengan karisma Mufti Ahmad Zadeh dan si Khomeini ini, maka rejim Syah telah tumbang. Tetapi apabila Syah sudah ditumbangkan, Mufti Ahmad Zadeh yang Sunni ini ditangkap. Kemudian oleh kerana dia tidak sihat, dilepaskan, tetapi masih dikurung di dalam rumah, di dalam tahanan dalam rumah, sehinggalah beliau kembali ke rahmatullah. Akibat daripada revolusi Iran ini, maka bersepahlah akidah Ahlussunnah, akidah Syiah, dan Malaysia di antaranya sasaran. Dan di Malaysia pada masa itu dua organisasi yang populer pada masa itu menerima mereka dengan red carpet. Satu organisasi dakwah dan satu lagi organisasi politik. Akibat daripada dua organisasi ini, yang pasti Tan Sri Sanusi dan saya tak terima, walaupun saya adalah organisasi dakwah yang kita tak terima, tapi kita kalah suara. Akibat daripada dua organisasi ini menerima akidah Syiah Khomeini, maka berduyun-duyunlah orang Malaysia, organisasi Malaysia menghantar ahli mereka dengan tajaan penuh kerajaan Syiah Iran. Akibatnya apa? Akibatnya kita di Malaysia ini wujud komuniti Syiah di Malaysia di tengah-tengah komuniti Muslim. Ahli Sunnah wal Jamaah ni Muslim, tuan-tuan. Soal usaha Melayu, ada usaha Melayu ini kita Syiah bukan Islam, bukan Islam. Kami buat tahun 80-an seminar mengenai Syiah dan pemikiran Khomeini. Buat cengirnya Syiah, dia hantar sorat nak bunuh Presiden IPTI pada masa itu. Tak sorat tuan-tuan nak bunuh. Punya cengir. Baik, siapa sebenarnya Khomeini ini? Di antara fatwa Khomeini, tuan-tuan hadirin yang dihormati, antara fatwa, saudara boleh tengok dalam Kashful Asrar, kitab dia yang dia tulis sendiri. Dalam kitab Kashful Asrar karangan Khomeini, dia mengkafirkan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala an. Kalau Sayyidina Umar itu kafir, macam kita ni tak ada apa lah. Tetapi tuan-tuan hadirin dan hadirat, bukan hadirinnya hadirat pada juga kan, orang yang berduyun-duyun pi itu ada sebahagiannya berpatah arang dengan doktrin Syiah Khomeini. Pasal apa? Dahlah hampir kapiakkan Sayyidina Umar. Dia duk tunggu Imam Mahdi, imam yang ke-12 di lubang di dalam di Iraq sekarang ini. Nama lubang tu Samarra man ra'a kan. Duk tunggu. Kalau saudara tengok dalam wasiat Khomeini, dia kata apa? Dia doa supaya keluar tubik. Keluar. Si yang duduk dalam lubang tu Hasan Askari. Duduk dalam lubang tu, duduk tunggu. Dan dia akan keluar bersama dengan Quran. Baca, tengok, pikelih, tengok di dalam wasiat Khomeini. Saya ada.
Tapi bukan ada dalam bahasa Farsi lah, tak pergi baca Farsi. Siang duduk sembunyi dalam lubang tu, dia akan keluar balik. Imam Mahdi dia. Jangan berebut dengan PKR apa ada juga Imam Mahdi. Agak saya lah, dengar baca berita. Dengar berita. Jangan bertenggang lah. Si Arkam pun ada Mahdi juga. Jadi, si Mahdi Al-Qaim yang duduk dalam lubang di Samara tu akan tubit, akan keluar, bawa sama dengan Quran dia, Mushaf Fatimah, baca dalam wasiat Khomeini. Baca dalam wasiat Khomeini. Saya tengok jam, takut maklum dah. Sama juga Tan Sri Sanusi. Kalau dia bercakap tak ada signal, dia tak berhenti. Jadi hadirin yang hormati. Jadi orang yang pergi ke Iraq, ke Iran, tengoklah perangai si Khomeini ini. Dia sudah berkhianat dengan Mufti Zarih rahimahullah. Tapi orang Malaysia sebahagian, bukan sebahagian, ada segelintir terima, dan organisasi yang terima itu sekarang ini orang yang beramal dengan Syiah, beramal ni sujud atas batu sudah menjadi pemimpin tertinggi di dalam sebuah partai politik. Saya meminta sangatlah partai berkenaan supaya isytihar terang-terang, kami sudah tidak mau lagi Khomeini dan akidahnya. Kami sudah tidak mau lagi Syiah Khomeini ada di dalam Malaysia. Saya minta sangatlah diisytiharkan supaya jangan jadi masyarakat keliru. Kemudian hadirin yang dirahmati sekalian, bila kita bercakap soal peperangan ideologi, maka sekarang ini kita sedang berperang mengenai identiti. Melayu atau Islam? Islam atau Melayu? Islam atau Melayu? Islam. Saudara-saudara hadirin yang dihormati, mudah saja. Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullah. Syekh Ahmad Al-Fatani, saya tak tahulah orang yang kritik soal Melayu ni, dia baca tidak. Dalam pemikiran politik Syekh Ahmad Al-Fatani dalam Quran ke-19 masih baru lagi, jelas menyatakan bahawa kita mesti memperjuangkan bangsa kita. Kerana bahasa kita ialah sinonim dengan agama Islam. Baca kitab itu. Memanglah kita tidak mahu Islam Melayu yang liberal, kita tak mahu. Melayu yang liwat, Islam yang liwat, kita tak mahu. Betul lah tu. Kita tak mahu. Melayu yang bohong, Melayu yang tak kira syariat, nak satu benda dia buat, al-ghayah lah, dia dah tolak kaedah syarak. Memang Melayu Islam yang tu kita tak mahu. Kita tak mahu Melayu macam tu. Islam yang tu kita tidak mahu. Betul. Orang kritik tak mahu Melayu apa Melayu Islam. Betul. Kita tak mahu Melayu Syiah. Kita tak mahu Islam Syiah. Betul itu. Tetapi Melayu yang dibina dalam negara kita sejak sebelum merdeka lagi dah ada gerakan dakwah. Selepas merdeka, perlembagaan kita telah menetapkan Islam sebagai agama persekutuan, bukan agama resmi, agama persekutuan. Jadi apa lagi kita nak? Dengan kebijaksanaan orang-orang yang dahulu daripada pendahulu kita, mereka berjaya meletak dan mempertahankan Islam di dalam perlembagaan. Cuma macam kita lah, kita Islam, tapi kadang-kadang duk telefon juga isteri orang. Kadang-kadang lah. Kau jangan Tan Sri Sanusi gelak, saya sehati lah. Mana aja kita nak perbaiki. Kalau duk rajin telefon isteri orang, berhentilah. Contohlah katakan. Jadi perlembagaan kita sudah ada jelas, cuma mungkin tidak sempurna. Oleh yang demikian, kita ini saudara-saudara dan saudari hadirin ini mengisi kelompokan itu, dan pemerintah juga mesti terbuka, jangan tertutup. Pemerintah yang memerintah, tak tahulah siapa lepas PRU 13, tak tahulah. Moga-moga tidak jatuh ke tangan orang liberal dan plural. Itu yang bagi saya punya doa gitulah.
Jadi hadirin yang dihormati, perlembagaan itu mesti diisi. Dan kita kena berterima kasih, bersyukur kehadirat Rasulullah. Malaysia di antara negara yang sedikit sangat yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan, bukan agama resmi. Kalau agama resmi, ini isteri resmi saya, mana ada yang tak resmi. Ini kita tak mau. Jadi hadirin yang dihormati sekalian, kita ini saudara-saudari yang mesti mengisi, saya ulang balik, mengisi perlembagaan itu. Dan pemerintah kena buka mata. Sebab itu transformasi yang disebut oleh Perdana Menteri. Bagi kami, transformasi ini transformasi yang bersifat sepadu. Jadi hadirin yang dihormati sekalian. Jadi kena lengkai. Waktu itu saya kena tengok tek, tak tengok tek ni kacau, ada pergi kata-kata cukup. Jadi poin yang lagi satu. Lah ni kita dah bercakap mengenai apa namanya itu dana asing. Tak pasal lagi lah dana asing. Asing dia panjang. Jadi paham liberal plural ni tuan-tuan, mudah aja. Paham liberal plural ni senang saja. Di Malaysia ini ada satu buku, iaitu nama dia Kahwin Campur Antara Muslim dan Non-Muslim. Ada terbit. Di Indonesia lama dah, mereka kopi ciplak. Di Indonesia lagi hebat, ada buku mengenai harus bukan apa tu? Indahnya, tu yang ingat tu beli mesti baca dah tu. Indahnya kahwin sejenis. Di Indonesia tuan-tuan, ini liberal plural yang diosong, didukung. Pluralisme ini didukung oleh aktivis politik yang bernama Anwar Ibrahim. Liberalisme, pluralisme. Osman Muhammadi, Dr. Osman Muhammadi ada menjawab, ni tuan-tuan dapat free ke? Beli ke dah beli? Mana boleh free? Kita dah sorak pemikiran beliau. Jadi hadirin yang hormat sekalian. Jadi paham liberal ini ialah semua boleh asal jadi. Bagi mereka hujah mudah aja. Golongan liberal Indonesia kata Quran itu diturunkan dengan menggunakan akal, maka kita fikirlah. Kita fikir apa kita nak buat. Jadilah. Sebab itu mereka sekarang ini sedang memberi tafsiran baru kepada ayat-ayat Nabi Lut. Keluar kitab ni mampu. Buku indahnya kahwin campur tak sampai, indahnya kahwin sejenis ni tak sampai lagi di Malaysia. Tak sampai lagi. Tapi kahwin campur antara Muslim dan Muslim sudah ada. Tapi yang saya pelik ni, pihak berkuasa agama tidak mengambil apa-apa tindakan. Saya ada lah, buku tu ada. Tapi saya tak praktis lah, mana boleh. Ada. Sebab liberal, buat apa saja. Sebab premis berfikir dia ialah dia ialah sapare aude. Nak tak apa, tak tahu saya sebutnya lah. Bebas menggunakan akal. Ini mereka mengambil, orang IKD ini mengambil sapare aude daripada falsafah Kant, iaitu kamu fikirlah dalam semua perkara termasuk agama. Kalau saudara melihat buku IKD, terbitan IKD, jelas di situ. Ini agama apa ni? Dan satu lagi, saudara boleh lihat, kata golongan liberal Indonesia bahawa makna Nabi itu ialah contohnya makna Nabi itulah orang yang membawa berita. Mampu semua ni Nabi ni. Keluar pada dewan ni, cerita kat tuan kita ada rumah tuan, saya tadi pergi ke deputisi proyek muafakat. Orang Nabi lah no. Sebab Nabi itu bawa berita. Ini orang Cak Nur berkata, ya mungkin Tanzil Sati baca tu. Nur Khulis Majid tu zaman kami dulu lah, sesama dia mati dah.
Habis celaru. Ini yang nak dibawa oleh orang seperti Anwar Ibrahim. Dengan idea liberalisme dan pluralisme agama. Ini wajib kita tentang. Kita mesti faham. Generasi kita jadi saudara kami dah tua dah. Tua belum tentu mati lagi. Tak ada transaksi itu ya. Kita doa soal kita doa ni kita biar umat macam mak kilau 120 tapi jangan nyanyuk. Sebab agenda kita seperti Tun Mahathir kata agenda belum habis kita, perjuangan kita belum habis. Tun Mahathir. Dulu orang marah Tun Mahathir, saya pun sempat marah juga. Tapi rupanya betul Syekh ni rupanya betul. Kita yang silap baca. Dia tak ada kita boleh cakap itu, jangan ceritakan dia. Jadi hadirin yang dihormati sekalian. Jadi kita ni saudara ni saudari ni saya rasa ni banyak belia-belia ni. Orang muda. Kita mesti faham pemikiran pasca modernisme. Antara yang bahaya yang masuk dalam negara kita sekarang liberalisme pluralisme agama. Ini bahaya sangat. Tak ada seminar lah ini. Jadi kena fahamlah. Kena faham sangat-sangat. Menatang apa liberalisme dan pluralisme agama ni. Jadi cukup dekat tu. Nanti tang mana nak baca minta maaf lah ya. Dia kalang kabut. Jadi cuma ginilah. Saya ingat cukup dah. Ini kita tak usah baca. Saya rasa keadaan politik kita ni teruk. Fi sa'atul usr. Gawat Quran kata. Gawatlah ni. Jadi apa yang kita nak sekarang ni ialah supaya kita generasi Melayu Islam sedar faham keadaan religio politik kita sekarang ini, maka kita mengambil satu dasar iaitu memelihara agama kita seperti mana yang disyaratkan dalam darurah al-khamsah. Salah satunya hifzuddin. Kita mesti memelihara agama. Kita mesti memelihara agama, maka kita mesti jadi agen-agen pemersatu. Dan kita harap sangat supaya kita dapat memberi penerangan yang baik kepada masyarakat kita bahawa perlu kita bersatu, dan kita menyeru supaya dua partai politik Islam PAS dan UMNO ni lupakan persengketaan mereka kalau MILF di Filipina sudah ceasefire sudah datang itulah dengan kerajaan Manila. Kenapa kita tidak boleh bersatu? Kerana apa kita tidak boleh bersatu, saudara dan rahmati sekalian? Jadi saya rasa cukuplah dekat tu. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.